Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan fokus anda bersama-sama kami di Bernama TV untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 November 2021. Ruang Bicara Bahas akan bawakan kepada anda. Dan topik kita nak bincangkan adalah SOP tepat rakyat selamat. Apapun untuk hari ini, kita akan bawakan 3 orang panel yang akan turut serta memberikan input berdasarkan pendapat masing-masing. Dibenarkan juga untuk berbahas di antara satu sama lain. Yang penting secara harmonis saja, tapi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penaja pakaian saya hari ini, Modanisa, dan tudung saya hari ini, My Papillon. Terima kasih banyak-banyak. Pada cerita tentang SOP tepat rakyat selamat waktu ini, kita terus saja bersama-sama 3 orang tetamu yang berada di lokasi yang berbeza. Ada yang berada di Seremban ketika ini, ada yang berada di Melaka dan seorang lagi berada di Johor. Kita bersama-sama Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Assalamualaikum Dr. Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat? Ya, alhamdulillah sihat seadanya. Kita juga bersama-sama Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Baik, dan seorang lagi kita bersama-sama Encik Thomas Fan, Pengerusi Bersih 2.0. Salam sejahtera. Salam sejahtera, terima kasih atas jemputan. Ya, pastinya. Kita kumpulkan, tempatkan satu ruangan melalui aplikasi Zoom malam ini untuk kita sama-sama berbincang mengenai topik kita SOP tepat rakyat selamat, dan saya mengalu-alukan dan menggalakkan panel kita ketiga-tiganya untuk berinteraksi secara aktif. Yang mana maksud saya, anda kata kalau saya tidak bertanyakan soalan pun, di antara kalian boleh saja memberikan pendapat ataupun ingin menambah apa saja informasi. Kalau ada soalan pun boleh saja tanya sama kalian sendiri. Baiklah, saya nak mulakan terlebih dahulu dengan soalan yang pertama. Saya nak ketiga-tiga memberikan pandangan peribadi masing-masing. Kita memahami yang pilihan raya ketika tempoh pandemik COVID-19 pastinya bukan satu tugas yang mudah buat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Soal keselamatan, soal kesihatan pengundi merupakan aspek utama yang perlu dititikberatkan. Jadi apa pendapat panel kita pada malam ini? SOP tepat rakyat selamat, kita mulakan dengan Dr. Muhammad Roslan. Saya kira ini merupakan tanggungjawab yang agak berat kepada SPR bila mana kita melaksanakan PRN dalam keadaan kita masih lagi di bawah krisis COVID-19, dan tragedi setahun yang lalu dalam PRN Sabah sebenarnya sepatutnya menjadikan sebagai satu orang kata garis panduan apa yang telah berlaku sebelum ini, dan kita tak nak tragedi ini berulang semula di PRN Melaka ini. Oleh yang demikian, saya kira satu persiapan yang perlu dilaksanakan dengan lebih terperinci supaya tragedi yang lama itu tidak berulang dalam PRN Melaka ini, dan ini perlu digalas bukan saja SPR tetapi kepada semua rakyat di Malaysia, terutamanya di negeri Melaka. Dan ini adalah satu cabaran sebenarnya, dan kita tidak mahu lagi kita terkurung lagi setelah kita berada di fasa 4. Kita tak mahu lagi untuk kita kembali kepada fasa 1, 2 dan 3. So ini perkara yang kita perlu bincangkan lebih mendalam pada malam ini, saya kira, untuk kita sama-sama melihat sejauh manakah kerelevanannya tentang PRN Melaka ini, dan apakah yang patut dilakukan sebenarnya untuk bagi memastikan tragedi lama tidak berulang. Itu saja dulu. Okey, itu pandangan awal pada Dr. Roslan. Bagaimana pula dengan pendapat Datuk Dr. Zainal? Ya, Zainal dan rakan-rakan panelis, sebenarnya kita ramai orang kita risau sebenarnya bila dikatakan akan adakan PRN yang lalu pertama, kita macam dikatakan kita baru lega, selesa untuk menikmati kehidupan kita yang hampir normal Yang kedua, seperti yang dikatakan Dr. Roslan, tragedi ataupun lesson learned, pelajaran yang kita dapat daripada PRN Sabah Jadi PRN Melaka ni sangat penting kerana sepatutnya kita tidak boleh buat, tapi apa nak dikata, kita telah telah akan diadakan, tapi kita mesti menjaga. Pertama sekali ialah
kita bukan saja untuk menjaga penduduk Melaka ataupun pengundi Melaka ya. Jadi ini tugas berat kepada petugas-petugas di Melaka nanti. Tetapi kita tidak mahu wujudnya gelombang baru ya. Sebagaimana berlaku di PRN Sabah, bila habis di PRN Sabah berlaku gelombang baru. Jadi ini yang kita risaukan, kerana bila berlaku gelombang baru nanti, gelombang atau kluster yang baru, maka ini akan menyebabkan kita akan mengalami kesusahan lagi ya. Dan satu lagi ialah kita mesti ingat bahawa PRN Sabah dia menjadi sebagai satu ujian ataupun test bed lah ya, berdasarkan pengalaman kita yang lepas, dan kita juga mungkin akan menghadapi PRN Sarawak nanti dan juga PRU yang dalam masa tidak berapa lama lagi. Jadi segala pengalaman nanti akan memberi katakan satu model lah bagaimana kita untuk menghadapi PRN ini. Jadi menjadi tugas berat bukan kepada SPR tetapi kepada agensi kerajaan dan juga kepada penduduk-penduduk lain di Malaysia, kerana yang merupakan satu interaksi yang besar nanti, pergerakan yang ramai daripada negeri-negeri di luar daripada Melaka. Saya. Baik, bagaimana perlu dengan Encik Thomas? Adakah sependapat dengan Dr. Roslan dan Datuk Dr. Zainal? Encik Thomas? Ya, saya memang setuju dengan pendapat Dr. Roslan dan Datuk Zainal. Dan ini memang satu cabaran untuk SPR. Zaman ini, zaman pandemik. Saya rasa ini bukan kali terakhir dan kita pun tidak tahu berapa lama lagi pandemik ini akan berterusan. Tapi cabaran SPR ialah macam mana mereka boleh melaksanakan mengendalikan pilihan raya dengan selamat untuk semua orang dan keluarkan alternatif yang lain supaya pengundi boleh buang undi dengan selamat dan juga calon-calon dan parti boleh berkempen dengan selamat. Kita tidak boleh tunggu gunakan alat darurat untuk hentikan satu pilihan raya atau demokrasi kita, kerana kita tidak tahu berapa panjang lagi pandemik ini akan berterus. So ini memang satu cabaran tapi juga peluang baik untuk SPR kali ini. Okey, cabaran dan juga dari segi kelebihan juga untuk SPR menilai sendiri dari segi bagaimana untuk memastikan segala-galanya dalam keadaan ini. Selamat berbalik kepada Dr. Roslan. Tadi dinyatakan berkaitan dengan kerelevanan. Andai kata sedemikian untuk PRN Melaka kali ini, apa agaknya SOP PRN Melaka yang sepatutnya, Dr. Roslan? Saya kira kita perlu belajar daripada negara-negara lain macam Singapura dan juga Amerika dan juga India yang pernah melaksanakan pilihan raya ketika COVID ini, dan apa yang mereka lakukan itu mungkin kita boleh beradaptasi dan kita sesuaikan dengan negara kita dan dengan melaksanakan pelbagai SOP yang saya kira itu lebih bermakna. Dan perkara ini juga saya menjangkakan kos pilihan raya itu juga akan meningkat sebab dia melibatkan banyak perkara yang perlu kita sediakan di dalam pilihan raya kali ini, dan itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan tentang SOP pilihan raya yang kita boleh laksanakan. Ini perkara yang saya kira kita sudah perlu beralih. Kita masa zaman COVID itu kita sering bercakap tentang norma baru. Tetapi bila zaman hari ini kita masuk kepada fasa 4, kita tidak lagi melaungkan norma baru itu dan kita kembali balik kehidupan kita seperti mana yang sebelum ini, dan ini sangat mengecewakan sebenarnya. So antara yang kita boleh lakukan sebagai contohnya tentang berkempen itu, saya bersetuju dengan YBKJ bila mana ia melarang tentang kempen bersemuka. Sepatutnya kita dah beralih kepada parti political broadcast sebagai contohnya. Ini perkara norma baru yang kita boleh laksanakan dalam
pilihan raya kali ini bukan lagi dalam keadaan bersemuka. Mungkin kita boleh menggunakan siaran-siaran media yang ada dan perkara itu dibayar ataupun dibeli oleh parti-parti tertentu untuk menyampaikan maklumat kempen pilihan raya. Saya rasa ini adalah satu norma yang kita boleh terapkan dalam keadaan hari ini, dan tidak perlu lagi untuk kita bersemuka face to face. Walaupun kita ingin melaksanakan face to face itu, kita perlu menghadkan mungkin 5 orang saja, tidak lagi dalam keadaan konvoi beramai-ramai. So ini semua budaya-budaya lama saya kira dalam kempen pilihan raya. Kita perlu kembali kepada satu nafas baru yang kita lihat lebih sesuai dan lebih trend untuk ketika ini dalam keadaan COVID-19 ini. Jadi ini antaranya yang kita boleh laksanakan dari segi kempen tersebut dengan tidak menghalang untuk kempen itu berlaku, tetapi kita menggunakan medium-medium yang lebih ada alternatifnya supaya ia tidak boleh ia tidak menyebabkan kita bersemuka terlalu lama dan sebagainya, dan menyebabkan virus itu akan mudah untuk dijangkiti. So ini dari segi perkara kempen yang boleh dilakukan. Selain itu dari segi cara pengundian itu tidak lagi dilakukan dalam keadaan yang begitu lama. Mungkin kita boleh melaksanakan lebih seperti mana di Singapura yang hanya melakukan proses daripada pendaftaran sehingga selesai itu hanya berlaku dalam masa 5 minit sahaja untuk proses pengundian. Dan kaedah ataupun tata cara ini boleh dilaksanakan juga di Malaysia ini dengan kita menggunakan satu tata cara ataupun struktur yang lebih sistematik supaya bagi memastikan kita tidak menunggu lama di kawasan tersebut dan proses itu berlaku dengan begitu cepat dan pantas. Saya berhenti di situ dulu. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan Datuk Dr. Zainal, sebab kita tahu demi kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat, kebiasaan lama kempen politik seharusnya dielakkan seperti mana kata Dr. Roslan tadi. Bagi untuk sektor kesihatan awam Malaysia sendiri, apa antara yang Datuk Dr. Zainal boleh kongsikan di sini dari segi SOP PRN yang sepatutnya, yang sewajarnya diadakan, sepatutnya dikeluarkan? Sebenarnya kita tengok asas kesihatan awam ataupun teknikal kesihatan awam dalam mengawal wabak COVID-19 ni ada tak banyak. Yang pertama, vaksin. Semua orang sepatutnya telah mendapat vaksin yang lengkap. Yang kedua, semua orang pakai mask, pelitup muka. Yang ketiga, kita kena sentiasa ada penjarakan fizikal 1 meter atau 1.5 meter. Jadi, dan yang keempat, kita kena tahu jika sekiranya kita ada exposure, kita ada bergejala atau kita ada positif, kita tidak hadir di dalam mana-mana kumpulan. Jadi asasnya begitu. Jadi yang kita rasa sangat penting terutama untuk agensi pilihan raya dan sebagainya, supaya memastikan SOP ini diberitahu kepada orang ramai dan dilaksanakan dengan tepat dan juga dipantau, kerana kita lihat bahawa perkara ini yang berlaku walaupun SOP itu ada, tetapi pelanggarannya berlaku dan juga pemantauannya orang kata kurang berkesan. Dan sebenarnya kita tak boleh tengok pada masa hari penamaan atau hari mengundi saja. Yang sangat kritikal ialah pada masa kempen sebelum mengundi ataupun even kita dilihat bahawa telah berlaku juga kempen pada masa ini dalam bentuk yang lawatan rumah, lawatan ke pasar dan sebagainya. Jadi semua ini elemen kita lihat betul macam kata Rasulullah ialah satu amalan yang lama dan sepatutnya kita pun heran kita telah maju, kita telah menghadapi pandemik, kita telah belajar dari Sabah, tetapi perkara yang sama masih dilakukan lagi. Kita masih ada kempen, nanti kita ada lawatan ke rumah, kemudian kita ada lawatan daripada negeri-negeri lain datang, kemudian nanti dan kita rasa misalnya kita nak tengoklah
minggu depan bila ada penamaan calon kan. Jadi kita nak tengok adakah perlu kita sampai ribu-ribu orang pergi bawa bendera dan sebagainya dan tidak ada physical distance penjagaan sosial dan sebagainya. Jadi saya rasakan kita kena berubah dan saya rasakan Kementerian Kesihatan dan agensi mesti tegas bila ada pelanggaran saja ambil tindakan terus supaya tidak berlarutan. Pada kita bukan masalah denda dan sebagainya tetapi masalah bila berlaku kluster ataupun kes baru maka semua rakyat akan berana bukan saja di Melaka tapi di seluruh negara kita. Ya, kita tak nak sejarah berulang seperti mana apa yang berlaku di Sabah suatu ketika dahulu berkaitan dengan pilihan raya sedemikian. Baiklah, dalam masa yang sama, Thomas Fan, kalau di awal tadi disentuh berkaitan dengan perlu keluarkan alternatif lain untuk SOP PRN Melaka ni. Jadi apa antara alternatif yang dicadangkan? Ya, pihak kami amat kecewa dan rasa risau dengan kehalangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan di mana sebarang aktiviti fizikal dilarangkan. Seperti kalau itu Syed Saddiq buat satu sidang media berapa orang saja ada social distance dia pun kena saman. So apa yang kita kata ialah dalam handling of this pandemic, there must be balance. Perlu satu seimbangan di mana kita nak jaga keselamatan kesihatan orang, tapi juga kita beri SOP untuk menjalankan pilihan raya. So apa alternatif yang kita kata ialah nombor satu seperti yang Datuk kata sudah ada asasnya SOP, social distancing, pakai mask, sanitization, itu sudah ada. Dan dalam plan pemulihan nasional kita juga ikut apakah itu guideline yang dibagi, iaitu Melaka sekarang fasa 4 di mana dikatakan kalau ada gathering, kapasitinya 50%. So itu macam itu dewan, kapasitinya 100 orang biasa, kapasiti semasa fasa 4 50 orang. Ikut itu. Dan kalau SPR bekerja sama dengan KKM dalam fasa itu ceramah, apa yang SPR boleh keluarkan SOP ialah gunakan kerusi-kerusi, jaraknya 1 meter, dan semua orang yang datang mesti duduk di kerusi, tak boleh no social distancing. So itulah satu SOP yang penting yang kita masih tunggu dari SPR. Tapi setakat ini sampai hari ini belum ada sebarang SOP untuk pilihan raya PRN Melaka. Dan yang alternatif yang lain yang seperti dikatakan oleh Dr. Roslan ialah gunakan itu TV dan radio kerajaan supaya semua parti dan calon-calon ada akses, media akses yang saksama untuk keluarkan manifesto mereka dan pendirian mereka tentang isu-isu dan dasar-dasar. Jangan seperti dulu hanya parti kerajaan yang dapat pergi ke TV dan dilaporkan, dan kalau pembangkang tidak ada peluang. So inilah peluang yang kita mesti ambil untuk beri media akses yang saksama kepada semua orang. Lagi up to now kita tidak ada sebarang guideline atau SOP dari SPR untuk alternatif ini. So kita amat risaulah apa yang akan terjadi dalam PRN ini, kerana kalau mereka tidak ada peluang untuk berkempen, bermakna juga pengundi tidak ada peluang untuk mendengar apakah pendirian parti-parti dan calon-calon. So macam mana itu outcome pilihan raya ini? Dia
bebas atau adil tak? Saya rasa kurang bebas dan kurang adil. Okey, baik, jelas di situ. Saya boleh dengar mungkin sendiri. saya nak tambah sedikit. Ya. Dalam kita melihat tentang PRN ini, perkara pertama yang kita perlu faham adalah PRN ini bukan pesta. Dia adalah waktu di mana untuk kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan juga sebagai seorang calon yang akan diundi. Jadi apa yang perlu berubah sebenarnya dalam keadaan PRN ini adalah kita tidak boleh lagi menganggap PRN ini sebagai pesta yang kita membuat program yang begitu havoc dalam sesuatu perkara, tetapi ia perlu disediakan satu keadaan di mana ia adalah penyampaian maklumat, penyampaian manifesto, dan sebagai rakyat kita perlu tahu apa tanggungjawab kita, iaitu tanggungjawabnya adalah untuk mengundi, dan dalam masa yang sama adalah tanggungjawab kita untuk menjaga SOP berkenaan. Tetapi kita perlu faham dalam keadaan di Melaka ini, sebab saya berada di Melaka hari ini, saya melihat di sini adalah Melaka ini adalah tumpuan pelancong sebenarnya. Kebanyakan yang datang itu adalah di luar daripada Melaka. Jadi ini sebenarnya keadaan yang lebih menggusarkan apa yang berlaku di sini. Sebab itu mungkin boleh dicadangkan dalam keadaan pilihan raya nanti, ia tidak membenarkan mereka yang di luar daripada rakyat Melaka itu untuk masuk, sebab ini juga akan mengakibatkan rantaian nanti. Rantaian dari segi virus tersebut. Melainkan mereka ini adalah datang untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dan mereka adalah calon pilihan raya kepada sesuatu parti di tempat berkenaan. Saya rasa ini kita perlu mengawal dalam keadaan yang lebih ketat, sebab kita tidak boleh macam orang kata kita ada SOP dan sebagainya, tetapi SOP ini bukan mudah untuk kita ingin mengawal dalam keadaan bila ramai yang menjadi tumpuan di sesuatu kawasan tersebut. Jadi dia perlu ada satu garis panduan yang drastik bagaimana untuk kita mengawal supaya kita tidak virus itu tidak merebak dengan begitu mudah. Mungkin di sini Dr. Zainal boleh mencelah. Saya juga nak tambah sikit. Ya, boleh? Ya, teruskan. Ya, SOP ni macam katakan Dr. Selal, yang kita punya dah menjadi satu budaya gelar raya ni. Maknanya ada yang mengharapkan dan macam-macam lah untuk berkempen dan sebagainya. Kemudian kita lihat macam di Sabah dan banyak PRN, dia ada satu kumpulan, setiap parti akan menghantar kempener atau ahli-ahli berkempen daripada negeri-negeri lain. Jadi itu saya katakan bahawa interaksi dan pergerakan yang amat besar sekali yang akan masuk pada negeri Melaka, macam Dr. Roslan katalah. Kerana ini akan menyebabkan ramai, dan mereka ni mungkin datang dari tempat yang ada jangkitan masa sekarang, mungkin ada delta virus dan mungkin tidak lengkap vaksin. Jadi saya rasa kami juga mencadangkan sebenarnya kepada pihak-pihak berkenaan supaya agak strict dari segi pergerakan, kerana kita tidak mahu berlaku kluster baru ataupun gelombang baru. Jadi apa yang perlu pastikan bahawa setiap parti mempunyai bilangan yang terhad saja. Kemudian yang dah melengkapkan 2 dos vaksin. Yang ketiga, mereka tidak melakukan lautan-lautan ke rumah contohnya, yang terlalu dekat semasa kempen nanti. Jadi saya rasa benda-benda ini atau perkara-perkara ini mesti diambil tindakan ataupun dipantau. Sekiranya agensi, contoh misalnya Kementerian Kesihatan ataupun rela tidak cukup anggota, kita boleh menggerakkan komuniti melalui pertubuhan-pertubuhan sukarela menjadi pemantau bebas. Sekiranya kita ada pemantau pilihan raya atau kempen, kita juga mesti ada pemantau untuk SOP kesihatan awam semasa kempen. Kerana inilah yang akan merencatkan kita punya kawalan pandemik COVID-19 nanti. Ya, saya. Okey, Encik Thomas sendiri, adakah bersih dua pengkuasa merasakan SPR telah lewat mentamatkan SOP pencegahan COVID-19 untuk PRN Melaka kali ini, dek kerana dari segi tumpuan mereka yang ke Melaka itu sendiri bukan sekadar untuk tempoh berkempen dan sebagainya, orang datang melancur dan sebagainya, tidakkah itu menimbulkan kebimbangan bagi Encik Thomas dan tim sendiri?
Ya, memang sampai hari ini kita tidak ada dengar dari SPR sebarang SOP untuk calon-calon dan parti-parti macam mana mereka boleh menjalani pilihan raya ini. So apa yang kita dengar baru ini ialah mereka akan pada hari penamaan calon hari Isnin saja keluar SOP. Pada saya itu terlalu lewat kerana kita nak tahu dan calon-calon nak tahu supaya mereka boleh buat sedia untuk mengikut SOP yang dikeluarkan. Kerana kalau hari penamaan calon pada hari itu, apakah SOP-nya? Boleh tak parti-parti dan penyokong-penyokong datang seperti biasa di tempat penamaan calon untuk sokong calon mereka atau tidak? Kalau mereka datang, mereka akan ditangkap atau disaman oleh KKM tak? Itu kita, uncertain. What is the situation? So inilah yang penting. SOP untuk kempen supaya parti boleh buat sedia. Apa yang kita agak harap tapi sampai hari ini kita tidak dengar ialah SPR gunakan kuasanya dalam perlembagaan untuk melaksanakan pilihan raya untuk susun dengan TV1 atau TV2 atau bernama untuk peluang media akses untuk semua parti. Itu saya rasa satu peranan SPR yang dia boleh buat dalam kerana dia satu badan dalam perlembagaan, bukan satu agensi saja untuk menjalankan pilihan raya atau hari mengundi, tapi seluruh pilihan raya. Kalau pilihan raya itu tidak dilaksanakan dengan baik, bermakna keabsahan, legitimasi keputusan sesiapa yang dipilih akan questionable, ada masalah. So itu memang saya kecewa lah sampai hari ini tidak ada SOP dari SPR. Baik, okey. Ada beberapa lagi persoalan. Saya tahu Dr. Roslan pastinya ada nak memberikan lagi input dan pendapat masing-masing, begitu juga dengan Dato' Dr. Zainal, tapi kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini menerusi Ruang Bicara Bahas. Kembali bersama-sama saya Ziana Nasir untuk Ruang Bicara Bahas malam ini. Kita bincangkan tentang SOP tepat, rakyat selamat, dan kita difahamkan juga dilaporkan hari ini SPR dijangka akan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP khas pilihan raya negeri Melaka PRN pada hari penamaan calon hari Isnin nanti pada 8 November. Buat masa ini belum ada sebarang SOP yang dikeluarkan dan belum lagi dimuktamadkan. Kita masih lagi bersama-sama 3 orang panel ketika ini, Dr. Muhammad Roslan, kita ada Datuk Dr. Zainal Arifin dan Encik Thomas Fan. Nak berbalik pada Dr. Muhammad Roslan, saya pasti semua parti akan akur dengan SOP yang akan dimuktamadkan nanti jika dibenarkan berhimpun. Bukan dibenarkan, tidak dibenarkan berhimpun maksud saya. Adakah pilihan raya tidak bermakna, Dr. Roslan? Sebab itu seperti mana yang saya sebut tadi, pilihan raya ini bukan pesta. Dia adalah satu hari di mana kita menunaikan tanggungjawab dan ada waktu-waktu yang kita untuk menyampaikan manifesto dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan pandemik hari ini, saya kira semua orang kena faham alternatif-alternatif lain itu boleh digunakan untuk kita menyampaikan manifesto itu dengan ruang dan peluang seperti mana yang disebutkan oleh saudara Thomas tadi. Perlu diberikan kepada semua orang supaya mereka boleh menyampaikan dalam keadaan yang lebih baik dan ia lebih ketersampaian itu lebih praktikal dalam keadaan COVID-19 yang berlaku pada hari ini. Dan saya kira dalam SOP itu saja bukanlah satu perkara muktamad
untuk kita menyatakan bahawa SOP itu tepat dan rakyat itu akan selamat. Tetapi sepatutnya kita telah memikirkan ke hadapan bagaimanakah bentuk pilihan raya dalam keadaan dunia baru. Adakah kita masih lagi menggunakan secara konvensional dengan kita beratur dan mengisi? Mungkin kita boleh beralih kepada digital voting. So ini perkara-perkara yang kita boleh fikirkan sebenarnya dalam melihat sesuatu era baru ini. Sebab dunia ini berubah, kita perlu berubah ke arah apa yang sepatutnya kita lakukan. So supaya tidak memberikan kesan besar dan impak besar kepada masyarakat. Sebab masyarakat sentiasa bersedia dalam keadaan apa yang berlaku hari ini. Saya sempat menemu ramah sebenarnya beberapa masyarakat di Melaka ini. Mereka rata-ratanya khawatir dan gusar dalam keadaan apa yang berlaku pada pilihan raya yang akan tiba ini. Sebab apa? Mereka masih lagi menganggap bahawa keadaan keselamatan mereka itu perlu didahului berbanding dari segi kepentingan politik. So ini perkara yang kita juga perlu fikirkan sebenarnya bila mana masyarakat itu tidak bersedia untuk menghadapi PRN itu. Adakah ia adalah satu tindakan yang wajar untuk kita lakukan? Sebab mereka berasa gusar, mereka berasa takut untuk keluar mengundi dan sebagainya. Dan apa pilihan yang kita berikan kepada mereka sebenarnya? Sebab itu saya kira dalam PRN kali ini pusat-pusat mengundi perlu dibuka lebih daripada sebelum ini, dan mereka perlu menggunakan semua fasiliti, sebagai contoh pusat sukan, tempat parking kereta sebagai contohnya, untuk dijadikan tempat pengundian. Sebab ini merupakan kawasan-kawasan yang lebih terbuka dan ia akan memberikan lebih keselamatan itu kepada para pengundi. Dan adakah ketika mengundi nanti mereka disediakan dengan sarung tangan seperti mana negara-negara lain lakukan ketika hari pengundian? Dan ini melibatkan kos juga, kos yang tinggi untuk persediaan sarung tangan. Dan adakah sarung tangan itu perlu disediakan oleh pengundi itu sendiri? Cukuplah dengan SOP yang sedia ada, yang saya kira membebankan masyarakat dengan pembelian penutup muka, hand sanitizer, dan ini semua akan memberi kesan sebenarnya kepada pengundi untuk keluar mengundi. Dan kenapa kita tidak menggunakan undi pos sebagai contohnya dalam keadaan pandemik hari ini? So ini merupakan alternatif sebenarnya yang kita boleh laksanakan, dan semua orang menunaikan tanggungjawab mereka, dan dalam masa yang sama kita memberikan pelbagai alternatif dan kita tidak menafikan hak mereka mengundi. Dan bagaimanakah mereka yang dijangkiti COVID-19 sebagai contohnya, dan mereka yang berada self quarantine di rumah, dan apakah prosedur untuk mereka ini untuk menunaikan tanggungjawab mengundi? Ini juga tidak clear, dan ini menjadi kebimbangan sebenarnya kepada masyarakat di Melaka untuk mereka keluar mengundi. Okey, bila Dr. Roslan berkongsi demikian hasil dapatan dari segi kajian pemantauan di kawasan setempat, masyarakat setempat sendiri meluahkan kegusaran mereka, kebimbangan mereka, Datuk Dr. Zainal, adakah isu-isu sebegini juga dibincangkan dalam kalangan pasukan pakar perubatan? Ya, sebenarnya daripada peringkat awal lagi kami memang pertama kita rasa risau, ya. Tetapi pada waktu yang sama kita menghormati hak demokrasi yang betul memperuntukkan untuk diadakan pilihan raya, ya. Tapi kita rasa kalau kita buat secara yang tepat dan betul, sebenarnya kita boleh mengurangkan risiko. Risiko tetap ada, ya. Dan yang paling merisau yang saya rasakan yang kurang diberi perhatian, yang mana daripada Sabah dan daripada pengalaman-pengalaman lain ialah semasa kempen itu sendiri, ya. Penamaan calon, kempen, ya, itu ialah masa yang paling kritikal, ya, berbandingkan dengan masa mengundi. Masa mengundi sebenarnya kita boleh buat cara yang seperti beratur, memastikan jarak dan sebagainya. Itu semua kes-kes sebenarnya tidak banyak hasil daripada proses mengundi, tetapi
kes wujud adalah semasa kempen ya. Kita ada lebih daripada 10 hari berkempen yang mana seluruh rakyat, seluruh tempat akan dilawati, akan ada jamuan, ada majlis tahlil, ada majlis ceramah, ada rawatan ke rumah. Yang ini kita tak nampak bagaimana mereka akan mengatasinya. Kerana ya saya katakan inilah yang puncanya ya. Kalau akan merebakkan jangkitan bukan saja di Melaka yang kami risau sekarang ni, bukan di Melaka sahaja, tetapi di seluruh Malaysia. Kerana orang kempen pergi Melaka dia balik ke Kedah, orang yang pergi mengundi mungkin dia balik ke Kelantan. Mereka inilah yang akan mewujudkan kluster-kluster baru di depan. Ini memang kita bincangkan banyak kali di dalam persatuan kami, di dalam dengan pihak-pihak agensi, dengan NGO dan sebagainya, dan kita rasa kita mesti beri pertumpuan kepada kempen itu sendiri sebelum kita termasuk juga masa mengundi ya. Saya rasa mesti kerajaan mengambil jangan mengambil ringan ya. Yang sebenarnya buat masa ni kita tak nampak fokus kepada isu-isu tersebut. Saya. Okey. Cik Thomas, bila disentuh berkaitan dengan kempen, pastinya Cik Thomas ada pendapat ataupun ada cadangan di pihak Cik Thomas sendiri. Adakah dirasakan perlu dilonggarkan SOP dan sebagainya? Ya, saya masih harap ada sedikit kelonggaran SOP untuk berkempen. Ikut apa itu guideline yang ditentukan dalam pasal 4 yang sedia ada. Tapi apa yang kita nak tahu, saya pun faham apakah yang dikatakan kekhawatiran rakyat Melaka tentang pilihan raya pada masa ini. Tapi kita mesti tahu juga apa yang cetuskan pilihan raya terkejut ini. Tempoh Dun Melaka belum sampai, tapi ia jatuh, kerajaan jatuh kerana kelompatan parti. So masalah-masalah yang mencetuskan pilihan raya ini masih di situ, dan saya rasa keadaan ini akan berterus-terusan kalau kita tidak menghadapi masalah ini, dan parti-parti politik yang ingin jadi kerajaan di Melaka mesti buat satu janji mereka akan blok itu loophole masalah yang sudah ada supaya kerajaan tidak akan tumbang lagi. Itu ada satu kemungkinan besar juga, kerana kalau keputusan dalam PRN ini amat tipis, ada kemungkinan ada lompatan parti yang akan tumbangkan parti atau gabungan yang dipilih, dan kalau begitu macam mana pilihan raya lagi. So ini ialah satu kerisauan dan rakyat semua pun muak tentang politik, dan pada masa ini kita tidak perlu pilihan raya, tapi tidak ada pilihan lagi, kerana Dun sudah berubah. Kita mesti ada satu kerajaan negeri. So kalau kita ada pilihan raya, saya harap hak calon dan hak pengundi akan dijaga juga, dan ini tanggungjawab SPR. Okey, tanggungjawab SPR kata Encik Thomas. Apa kesan yang perlu difahami apabila SOP dilonggarkan, Dr. Roslan? Saya rasa kita semua sedar kan, bila mana bukan setakat SOP itu dilonggar, kalau kita melanggar SOP tersebut juga dia akan memberikan satu implikasi besar, seperti mana yang berlaku dalam PRN Sabah, bila mana sepatutnya perlu ada self quarantine selepas balik daripada Sabah, dan perkara itu tidak dilakukan. Akhirnya penyebaran virus berlaku terus ke Semenanjung. Jadi ini perkara yang kita perlu lihat dalam keadaan hari ini. Seperti mana yang Datuk Dr. Zainal sebut tadi tentang bagaimana pergerakan yang tidak terkawal itu akan menjadi, orang kata dia adalah ejen penyebar daripada
tempat yang lain di luar Melaka, sama ada ia dibawa dalam Melaka ataupun daripada Melaka dibawa keluar ke tempat-tempat yang lain. So ini sudah pasti akan memberi satu implikasi besar dan gelombang yang saya kira akan merisaukan kita sebenarnya tentang apa yang berlaku ini. Sebab itulah bukan sekadar SOP yang perlu diperketatkan, tetapi saya kira tanggungjawab ini perlu digalas oleh semua pihak, dan kita perlu berasa tanggungjawab. Apa yang kalau kita rasa ia adalah perkara yang kita boleh buat, kita lakukan, tetapi kalau kita rasa kita tidak perlu untuk terlibat pun dengan perkara tersebut, buat apa kita untuk terlibat dengan perkara-perkara tersebut? Lebih baik kita menjauhi daripada ini. Sebab itu di sepanjang kempen yang mungkin berlangsung 10 hari itu, saya kira kita perlu ada pengawalan yang begitu hebat sebenarnya, supaya ia tidak mendatangkan keresahan kepada rakyat tempatan, dan juga ia tidak memberikan kesan kepada rakyat yang akan keluar daripada ini. Sebab itu kita perlu menjaga SOP itu sebenarnya. Tidak perlu pun, bagi saya tidak bersetuju untuk melonggarkan SOP berkenaan, tapi bagi saya cukuplah ia sekadar kita melaksanakan SOP yang sepatutnya kita laksanakan, dan ia akan mendatangkan lebih manfaat daripada keburukan itu. Jadi ini perkara yang saya kira kita perlu faham, bahawa dalam keadaan pandemik ini kita bukannya menghalang sebenarnya untuk orang berkempen atau dan sebagainya, tetapi kita perlu faham dalam keadaan hari ini ia tidak tidak mengizinkan sepenuhnya perkara itu berlaku. Jadi ini perkara yang kita perlu faham, dan bila mana kita faham tentang asas ini, saya kira ia tidak menafikan pun sebenarnya tentang hak untuk kita berkempen, hak untuk kita mengundi, tetapi kita lebih berhati-hati dalam kita menjaga kesihatan itu. Sebab kesihatan itu lebih utama sebenarnya. Sebab kita telah merasai kan keadaan selama 2 tahun ini apa yang telah berlaku di negara kita. Adakah kita ingin mempertaruhkan nyawa rakyat kita dalam keadaan sekadar untuk melaksanakan PRN saja? Sebab itu ini perkara yang kita perlu fikirkan. Kita tidak boleh mensia-siakan peluang yang kita ada ini dalam keadaan hidup yang lebih selesa ini, untuk kita kembali balik semula kepada keadaan yang kita sengsara, ekonomi tak stabil dan sebagainya. So ini perkara yang perlu diutamakan dalam keadaan hari ini, Zana. Ya, baik. Datuk Dr. Zainal, pasti ada juga suara-suara yang menyatakan kan rakyat dah divaksin masa PRN Sabah dulu, belum lagi dari segi program vaksinasi begitu rancak dijalankan, dan kita hari ini dah pun mencapai satu tahap vaksinasi yang cukup membanggakan, cukup cemerlang boleh disifatkan sedemikian. Bolehlah kempen macam tu, macam mana pula tu, Datuk? Ya, macam ni sebenarnya. Walaupun kita lihat indikator-indikator seperti vaksin, kes menurun, fasiliti bagus, kesedaran ada, mengatakan memberangsangkan, jadi tetapi kita jangan selesa, itu yang penting. Kerana walaupun kita telah mencapai, saya ingat Melaka dalam untuk keseluruhan penduduk dalam 70%, dan ada dewasa dalam 90%, tetapi kita ada lompong-lompong lagi, ada lebih kurang 20%, termasuk kanak-kanak belum lagi. Yang pertama. Yang kedua, pada masa ini kita ada virus Delta masih banyak lagi, Dan yang ketiga, kita juga ada penurunan imuniti yang mana tidak lengkap dos ataupun dos kedua. Jadi semua ni elemen-elemen ini menyebabkan boleh berlaku gelombang, terutama bila berlaku pergerakan, bila berlaku jangkitan di dalam komuniti itu sendiri. Dan kerana itu kita kena berjaga-jaga, sebab kita kalau boleh tak nak lagi gelombang, betul. Saya rasa semua orang tak nak gelombang, tak nak PKP, tak nak macam-macam. Kita dah selesa dah, Jadi kita harap rakyat, dan percaya kami lah di pihak pakar dan juga NGO, kami sangat berharap, dan kami berdiri di belakang KJ dan Kementerian Kesihatan atau mana-mana agensi supaya ketatkan
pantau dan ambil tindakan segera. Bukan tunggu penamaan calon. Sekarang pun dah ada, masa kempen kita kena ambil tindakan tegas. Jangan ulang perkara yang lama. Bila pihak Alam Sabah, bila rakyat ataupun pertubuhan cadangkan kuarantin, sekatan perjalanan, kerajaan kita tak apa. Dan hasilnya kita yang dapat. Dan kita harap pada masa ini supaya ketatkan, gunakan norma baru, dan kalau boleh gerakkan komuniti pemantau ataupun NGO, mana-mana komuniti datang ke Melaka untuk memantau dan memastikan bahawa SOP itu benar-benar diamalkan. Ya. Baik, kita faham dari segi varian yang sentiasa bermutasi COVID-19 dengan varian Delta yang sangat berbahaya dan disentuh juga oleh Encik Thomas di awal tadi. Saya rasa kebanyakannya berkaitan dengan kempen, diluahkan rasa kekecewaan dan sebagainya. Encik Thomas, kempen secara dalam talian dan media elektronik adakah mengganggu perjalanan kempen, dan saya tahu apakah kepuasannya? Ya, sekarang sudah biasa parti-parti dan calon-calon guna berkempen atas talian atau guna media elektronik. Yeah. Tapi kita juga tahu bukan semua orang pengundi-pengundi ada akses kepada platform-platform atas talian. So ada yang ramai juga masih mengikut dapat maklumat dari TV atau radio atau printed media, surat khabar. So kalau kita nak satu kempen yang komprehensif, kita perlu dapatkan informasi-informasi di semua platform. So di sinilah yang kita kata penting SPR dan itu media-media kerajaan mesti main peranan mereka untuk berikan maklumat tentang pilihan raya ini supaya pengundi-pengundi boleh buat pilihan mereka dengan bijaksana, dapat semua informasi yang lengkap supaya keputusan pilihan raya ini memang ialah pilihan kebanyakan rakyat Melaka ini. So itu ialah satu peluang yang saya kata tadi, peluang emas, peluang penting ini kali. Saya harap bernama seperti saudari boleh juga ambil peluang ini untuk main peranan yang lebih besar dalam pilihan raya ini. Baik, kita nak sentuh sedikit berkaitan dengan kompaun ceramah PRN Dr. Roslan. Di Melaka ni dikatakan 2 darjat. Pada pemerhatian Dr. Roslan, bagaimana? Saya kira itu mainan media dalam mengatakan bahawa ada 2 darjat dan sebagainya. Kalau benar berlaku pelanggaran terhadap sesuatu kempen dan melanggar kepada SOP, silakan membuat laporan. Sebenarnya itu perkara, itu asas sebenarnya, kan. Mungkin orang boleh mengatakan parti ini mendapat kelebihan, parti ini tidak mendapat kelebihan. Jadi kalau seandainya you ada membuktikan yang cukup untuk menyabitkan sesuatu parti politik itu terhadap kompaun tersebut, membuat laporan kepada polis dan MKN dan sebagainya. So ruang itu sudah ada, kan. Tetapi inilah orang kata, kita di Malaysia ini kita suka bermain dengan persepsi, kan. Cetusan persepsi itu sering dimainkan oleh parti-parti politik sebenarnya, dan sebab itulah sebagai rakyat Malaysia kita sebenarnya perlu menilai sesuatu berita itu, dan kita perlu memikirkan secara rasional apa yang berlaku itu adakah benar ataupun tidak benar. Kalau seandainya perkara itu benar, laporan polis perlu dilakukan dan sudah pasti tindakan akan dilaksanakan. Jadi ini perkara yang saya fikirkan itu yang patut dilakukan. Tetapi kita tidak nampak laporan itu dilakukan, sekadar menyatakan double standard
dan silakan untuk membuatkan laporan sebenarnya, dan ruang itu diberikan supaya ia benar-benar disabit atau tidak disabit, bukannya hanya bercakap double standard, bermain dengan persepsi, sering mengutarakan pelbagai isu. Biasalah nak kempen ni dia banyak kan isu-isu yang sebenarnya tidak ada isu pun dijadikan isu untuk dimainkan. So ini semua adalah kita menanam persepsi kepada masyarakat untuk melihat sesuatu perkara. Dan saya kira apa yang dilaksanakan hari ini, compound itu perlu dilaksanakan, tak kiralah mana-mana ahli politik. Kalau didapati mereka ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan, compound itu perlu diberikan kepada sesiapa saja tanpa mengira latar belakang kita. Sebab ini perkara yang sepatutnya berlaku. Tidak ada sesiapa yang lebih daripada undang-undang. Sebab undang-undang itu adalah segalanya sepatutnya. Dan seandainya kita ada bukti yang cukup, kita buat laporan perkara tersebut, dan saya percaya tindakan itu akan diambil dalam masa yang terdekat. Itu saja. Baik. Datuk Dr. Zainal pula. Jika ada istilah aktiviti kempen secara kecil-kecilan saja seperti berkempen dari rumah ke rumah dan ceramah, adakah ia dibenarkan ataupun adakah ia wajar dilakukan? Sebab kita faham dalam komuniti kita masih ada lagi yang menjadi anti-vaksin, tidak menerima vaksin. Ya, saya rasa kan ada dua perkara ya. Pertama, jangan ada perhimpunan dah ya. Sama ada perhimpunan kempen atau perhimpunan sosial kerugi dan sebagainya lah pada masa kempen ini. Yang pertama. Yang kedua, janganlah ada lautan rumah ke rumah. Kerana ini sebenarnya betul, bukan sahaja orang datang, tapi orang di rumah tu pun terdedah kepada jangkitan. Walaupun mereka telah ada vaksin, tapi kalau katakan varian Delta ataupun imuniti mereka berkurangan. Jadi perkara ni sebenarnya patut kita prevent, cegah. Dan cegah dengan cara kerajaan mesti tegas. Okey, tidak ada kempen perkumpulan, tidak ada lautan ke rumah, tidak ada kenugi semasa kempen di Melaka ini. Jadi dengan cara itu kita boleh mengurangkan risiko dan mencegah dia. Tetapi kalau berlaku juga, saya rasa pihak-pihak yang berkenaan akan bertanggungjawab, dan saya rasa rakyat akan lebih marah lagi kepada pihak berkuasa lah. Baik. Apa jalan tengah kepada kata putus untuk mengimbangi soal kesihatan, soal keselamatan dan pelaksanaan pilihan raya dengan mengambil kira situasi COVID-19 masa ini? Encik Fan. Encik Thomas Fan, ya. Jalan pertengahan. Ya, kita mesti jaga kesihatan kita dan jangan ambil risiko yang amat tinggi, tapi semua mesti satu balance, satu seimbangan. Di mana hak yang nak buang undi dan hak yang nak cari undi juga perlu dijagakan. Dan saya rasa ada SOP yang sedia ada, tindakan tegas perlu ada, dan tidak dua darjat, tapi tindakan yang konsisten dalam pilihan raya ini perlu diadakan. Tapi saya masih harap ada sedikit kelonggaran, kerana kalau tidak, saya percaya dalam pilihan raya ini, kerana ahli-ahli politik memang orang yang amat kreatif. Mereka akan guna alasan-alasan, berbagai alasan untuk berkumpul, seperti hari ulang jadi, perkahwinan, kebumian, semua boleh. Pergi ke pasar malam juga boleh. Kita melancong saja, seperti yang terjadi itu Datuk Seri Najib dan Tan Sri Muhyiddin, dikatakan mereka hanya melancong di Melaka. Oleh itu tidak ada compound. So saya rasa kalau tidak ada kelonggaran SOP, ahli-ahli politik akan guna alasan, berbagai alasan, dan itu lebih susah untuk mengawal. Dan kalau mereka di compound, mereka akan kata tidak adil. Tidak adil, kita datang ke satu perayaan hari jadi saja.
So itu masalah. So kita mesti balance Okey. dalam perkara ini. Baiklah, dan saya pasti juga untuk SOP yang akan dikeluarkan nanti berpandukan kepada pandangan dan nasihat daripada MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dari semasa ke semasa, dan sudah pastinya setiap aspek itu sendiri diperincikan. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita untuk ruang bicara bahas edisi malam ini. Terima kasih banyak-banyak Dr. Roslan, terima kasih Datuk Dr. Zainal, terima kasih Cik Thomas Fan kerana bersama-sama kami. Ada masa ada ruang, kita buka lagi lapangan untuk ruang bicara bahas untuk kita bahaskan pelbagai topik dan juga isu-isu yang menarik. Baiklah, sampai di sini dulu untuk edisi malam ini. Saya Zian Nasir, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.